Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Khabar semua? Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Saya pun pertama kali dah sampai kat surau ni. Pertama kali jumpa dengan tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pada malam ni pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmatilah. Jadi seperti yang tuan-tuan mungkin dah tahu dah, tajuk kita malam ni tadabbur ayat-ayat tauhid dan hadis-hadis berkaitan tauhid. Maksudnya kita dalam sesi yang insya-Allah pada setiap bulan Rabu yang minggu yang kedua, kita akan tengok ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang tauhid. Selama ni mungkin kita sejak sekolah kita dah belajar tentang tauhid, tentang akidah. Cuma mungkin kita tak pergi mendalam dari sudut apakah dalil-dalil dia, apakah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid. Mungkin kita ada belajar tentang sifat 20, kita kat sekolah belajar tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat dan semisalnya. Cuma kita tak tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang isu ini dan apa yang Nabi SAW sebut. Jadi bila kita belajar tentang tauhid, kita akan belajar tentang apakah perkara, apakah hak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, apakah kewajipan kita sebagai hamba, dan apa juga perkara yang membatalkan tauhid atau merosakkan tauhid. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita belajar solat, ada perkara-perkara membatalkan solat. Kalau kita belajar puasa, ada perkara batalkan puasa. Kalau belajar wuduk, ada perkara membatalkan wuduk. Jadi begitu jugalah kalau semua ibadah zahir ini, ibadah amali ini ada pembatal dia, maka begitu jugalah tauhid, ada perkara-perkara yang merosakkannya, yang membatalkan tauhid seseorang, yang boleh menyebabkan tauhid seseorang rosak, yang boleh menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekufuran. Jadi kita belajar semua ni bukan sebab kita nak kafirkan orang, bukan sebab kita nak tuduh orang kafir, itu tak boleh. Tak boleh mudah-mudah kafirkan orang, tuduh orang akidah dia rosak dan semisalnya. Tapi kita belajar semua tu untuk kita jaga diri kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang merosakkan tauhid kita. Sebagaimana kenapa kita belajar tentang pembatal wuduk, pembatal solat, pembatal puasa, supaya ibadah kita tak terbatal, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejak kecil kita belajar perkara tauhid, belajar tauhid, kuliah tauhid, pelajaran tauhid dalam subjek kafah. Jadi tauhid tu apa? Tauhid ini kalau daripada sudut bahasa dia adalah masdar daripada perkataan wahada, yang secara bahasanya maksudnya mengesakan ataupun menjadikan sesuatu itu sebagai satu. Jadi bila kita sebut mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ringkasnya kita mengesakan Allah, menyatakan Allah itu satu, tidak ada dua, satu sahaja. Dan perkataan tauhid ini ia wujud dalam wahyu, dalam hadis Nabi SAW. Kita akan lihat dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Zaman Nabi SAW, Nabi SAW hantar para sahabat pergi ke negara-negara yang jauh untuk mengajak manusia di sana memeluk Islam. Walaupun Nabi SAW tak pergi sana, tapi Nabi SAW utus para sahabat. Jadi penyebaran Islam keluar daripada Madinah, keluar daripada Mekah ni dah berlaku di zaman Nabi SAW.
Jadi Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman. Bila Nabi SAW hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya kamu akan pergi berjumpa dengan satu kaum daripada kalangan ahlul kitab. Tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa banyak perkataan ahlul kitab, ahlul kitab. Ahlul kitab ni merujuk kepada orang Kristian dan Yahudi, orang Nasara, orang Nasrani dan Yahudi. Jadi Nabi SAW kata kat Muaz, kamu akan pergi berjumpa dengan ahlul kitab, orang Kristian, orang Yahudi. Kenapa Nabi SAW bagi tahu Muaz? Sebab nak bagi tahu keadaan kat tempat tersebut. Sebab bila kita nak pergi berdakwah pada satu manusia, kelompok manusia, kita kena tahu mereka ni background mereka macam mana. Nak berdakwah kepada orang Kristian, lain cara dia. Nak berdakwah kepada orang yang menyembah berhala, orang Buddha, orang Hindu, lain cara dia. Nak pergi dakwah orang asli, ajak masuk Islam, orang yang percaya pada animisme misalnya, lain dia, berbeza cara dia. Jadi Nabi SAW ketika utus Muaz, Nabi SAW bagi tahu keadaan masyarakat. Masyarakat tersebut ahlul kitab. Sebab ahlul kitab ni beza orang musyrikin. Ahlul kitab ni bukan mereka tak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka daripada umat Nabi Musa AS, mereka Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasara, mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Apabila kamu pergi kepada mereka, kamu ajaklah mereka, serulah mereka kepada apa? Syahadah la ilaha illallah. Kamu serulah mereka untuk bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu serulah mereka untuk bersyahadah bahawa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Muaz bin Jabal ni menunjukkan kita kalau dalam dakwah, perkara yang paling penting ialah ajak orang tauhidkan Allah dulu. Bukan ajak orang pakai tudung dulu, bukan. Bukan ajak orang solat dulu, bukan. Bukan ajak orang puasa Ramadan dulu, bukan. Perkara pertama kita kena seru manusia ialah ajak tauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ibadatullah. Jadikanlah dakwah kamu yang pertama kepada mereka ialah mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila kita nak ajak manusia masuk Islam, itu dia fokus dia. Bukan ajak manusia masuk Islam, fokus pertama kita bila orang tu nak masuk Islam, tanya, kau betul nak masuk Islam? Kan kena sunat kan? Kan kena sunat kan? Tak betul. Dakwah tu bertahap-tahap. Kalau kita baca habis hadis Muaz bin Jabal ini, Nabi SAW bagi tahu Muaz, lepas mereka dah terima syahadah itu, seru pula mereka untuk solat 5 waktu. Bila mereka dah terima solat 5 waktu, maksud dah faham nak buat, baru suruh mereka bayar zakat. Nampak tak? Dakwah itu bertahap. Dimulakan perkara yang paling penting, kemudian yang kedua penting, yang ketiga penting. Bukannya mula-mula dakwah suruh orang tutup aurat. Bukannya suruh bercerita pasal khatan. Ada orang kata, nak masuk Islam khatan dulu, sunat dulu, baru masuk Islam. Tak boleh macam tu. Orang tu belum tahu lagi kenal Allah, belum faham Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu kenapa dia kena masuk Islam. Perkara pertama yang kita kata, kena sunat. Nak masuk Islam kena sunat. Nak masuk Islam kena puasa. Nak masuk Islam kena solat. You betul ke nak masuk Islam? Kalau you masuk Islam, you kena pakai tudung tau. Tak betul cara macam tu. Orang itu kalau dia masuk Islam, dia mati dalam keadaan tak pakai tudung, itu lebih baik daripada dia mati dalam keadaan kekafiran kerana dia takut masuk Islam sebab takut nak pakai tudung. Jadi kita kena faham dakwah macam mana. Orang yang lahir Islam, kita pun yang lahir orang Melayu, lahir Islam ni pun, kita tengok kan masyarakat kita macam lahir-lahir Islam, keluarga Islam pun tak sempurna juga. Ada yang tak pakai tudung, ada yang tak solat. Jadi kenapa kita nak expect orang yang baru masuk Islam ni, dia kena buat semua? Kadang-kadang kita salah faham. Ada orang kata, dia ni masuk Islam tapi tak pakai tudung. Dia ni masuk Islam tapi badan bertatu-tatu lagi. Sabar, tengok Nabi SAW ketika suruh Muaz, Nabi ajar bertahap. Penting kemudian yang penting.
Kemudian dalam riwayat yang lain dari Al-Bukhari juga, kata Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahhidullah." Maka jadikanlah dakwah kamu yang pertama kali kepada mereka adalah untuk mereka yuwahhidullah. Jadi perkataan tauhid, yuwahhidu tu mengesakan. Pada situlah datangnya perkataan tauhid. Jadi perkataan tauhid ini dah disebut oleh Nabi SAW. Seruan pertama, ajak manusia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Daraqutni disebutkan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilai tauhidullah." Perkara pertama yang kamu seru ialah mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah tahu daripada hadis ini bahawa perkara pertama yang paling penting dalam Islam ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang ni kita bila belajar tauhid ni kita confuse. Sebab kadang-kadang ada ialah kesilapan pendakwah juga pun ada juga. Tauhid ni susah nak faham. Waktu kita belajar tauhid ni 10 tahun saya pun tak faham. Kadang-kadang saya pernah dengar kat satu radio lah, ada seorang ustaz sebut kan, dia kata akidah ni benda susah, tauhid ni benda susah. Saya 10 tahun belajar baru faham. Saya kata bukan macam tu. Kalau 10 tahun baru faham tauhid, macam mana buat masuk Islam? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain zaman Nabi SAW ni, bukan mereka semua tu bijak pandai. Ada yang masuk Islam zaman Nabi SAW. Kalau kita ingat hadis Nabi SAW, ada orang Badui, dia pergi kencing kat tepi masjid. Kita boleh bayang tak macam mana pemikiran orang yang pergi kencing kat dalam masjid? Mestilah orang tu jenis, orang kata intelektual dia rendah kan, cara berfikir dia rendah. Dia masyarakat yang tak pandai lah. Kalaulah tauhid tu benda susah, macam mana para sahabat nak masuk Islam? Jadi kalau ada orang kata tauhid ni susah, sebenarnya tak benar. Tauhid tak susah faham. Tauhid itu fitrah dalam hati manusia. Sebab tu Nabi SAW sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu, manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam hati kita, dalam jiwa kita memang dah ada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tengok lepas tu hadis Nabi sebut, ibu bapa dia lah yang akan menyahudikan dia, menasarakan dia atau memajusikan dia. Tapi pendidikan pembesaran dia tu yang akan menyebabkan dia akan kekal dengan tauhid kepada Allah atau dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok lagi bagaimana hadis lain yang ada menyebutkan perkataan tauhid. Dalam hadis riwayat Ahmad, hadis sahih dengan sanad yang sahih, anna rajulan lam ya'mal minal khair syai'a qat illa tauhid. Ada seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang tak ada buat kebaikan langsung semasa hidup dia kecuali satu. Kata Nabi SAW, satu je kebaikan lelaki ni, illa tauhid. Satu je kebaikan dia, iaitu dia mentauhidkan Allah. Masih benda lain dia buat, maksiat dan semisalnya. Falamma hadarathul wafah, apabila datangnya waktu kematian dia mungkin nazak ke apa, dia takut. Dan dia dah tahu lah, kadang-kadang kita nak mati, kita tahu macam dah nak mati kan. Qala li ahli, lalu lelaki tu kata kat ahli keluarga dia, mungkin waktu dia dah nazak, dia rasa dia dah nak mati, dia kata kat ahli keluarga dia, iza ana mittu, bila aku mati nanti, fakhuzuni wakhruquni, ambillah jasadku, bakarlah ia. Ni kena faham betul-betul. Jangan pula kita pergi ambil, pergi bakar pula. Bukan. Orang ni dia tak tahu, tapi dia ada satu benda yang dalam hati dia, dia takut kat Allah. Dia tahu diri dia banyak buat dosa. Jadi bila dia macam, yelah, kadang-kadang kefahaman manusia ni berbeza-beza. Dia kata ke ahli keluarga dia, bila aku mati nanti, ambil jenazah aku, bakar. Hatta tad'uni khumamatan, bakar dia sampailah dia hangus. Summat hanuni, kemudian bila dah hangus, dah jadi debu, lalu orang kata giling. Kan kalau kita giling cili kan, bagi hancur cili, jadi debu tu giling lagi. Dah terbakar, giling, bagi halus betul lah debu tu. Summat hanuni summazruni fil bahar, kemudian pergi buang abu tu dekat laut. Fi yaumin rahin, pergi buang, tebarkan abu mayat aku tu dekat laut ketika hari angin kencang. Maksudnya dia supaya habislah abu mayat dia tu bertebangan, berpisah, tak adalah bersatu.
Qal fa fa'alu bihi dhalik. Lalu ahli keluarga dia pun melakukan perkara tersebut. Lalu dipendekkan cerita, pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fa idza huwa fi qabdatillah, apabila dia berada pada genggaman Allah, faqala Allah azza wa jal, Allah tanya kat dia, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang membuatkan kau buat benda ni? Kan dia suruh keluarga dia bakar diri dia, tu dosa besar tu. Lalu lelaki tu cakap, mukhafatuk, aku buat semua ni sebab aku takut kat kau. Sebab dia tahu dia banyak dosa, dia takut nanti kalau dia mati kena azab. Jadi dia, kita tak tahu macam mana keadaan lelaki ni. Mungkin dia punya IQ rendah ke apa, jadi dia rasa okey, kalau dia kena bakar, abu dia dah dibuang, tak adalah kena azab. Dia fikir macam tu. Jadi bila Allah tanya, ni Nabi SAW bagi tahu, bila Allah tanya, dia kata aku takut kat kau. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, faghfarallahu lah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dia. Lelaki ni tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi SAW kata dia tak ada buat kebaikan, satu je kebaikan dia, iaitu dia mentauhidkan Allah. Dia tak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada rasa takut ke Allah. Dia buat dosa, tapi bila dia nak mati dia rasa takut dengan dosa-dosa dia buat, dia takut nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sampai disuruh dibakar mayat dia. Tak boleh bakar mayat. Tapi sebab tu tuan-tuan, Allah ini rahmat dia luas. Laki ni buat dosa dan dia suruh pula bakar mayat dia, tapi Allah ampuni dia. Sebab apa Allah ampuni dia? Sebab dalam hati dia, dalam jiwa dia, dalam keyakinan dia ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni buat dosa kat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu buat dosa. Mesti kita tak terlepas daripada dosa. Tapi ada satu dosa yang paling bahaya, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik amal ketaatan pada Allah ialah mentauhidkan Allah. Sebab kalau kita tak ada tauhid, kita solat lah, kita puasa lah, kita zakat lah, kita sedekah lah, kita tolong orang lah, kita tak diterima amalan kita. Kita masuk neraka. Tapi bila kita ada tauhid dalam diri kita, kita tak syirik ke Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah na'udzubillah min zalik ditakdirkan kita masuk neraka, amal kejahatan kita lagi berat daripada amal kebaikan kita, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia boleh je Allah Subhanahu wa taala nak ampuni kita. Macam yang berlaku kepada lelaki ini. Apa lagi hadis yang menggunakan istilah tauhid? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan lafaz talbiyah. Jabir bin Abdullah berkata, fa ahalla bit tauhid, maka Nabi SAW bertalbiyah dengan mengucapkan bit tauhid, dengan mengucapkan kalimah tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Tu yang kita peringatkan waktu talbiyah. Jadi itu ucapan tauhid. Jadi istilah tauhid ni bukanlah perkara yang baru. Dia dah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita belajar dekat sekolah dulu, zaman saya sekolah dulu, kita akan belajar sifat 20. Dan kita juga akan belajar tauhid 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Pembahagian tauhid. Pada asalnya tauhid ni memang tak dibahagikan. Pembahagian ni, para ulama' kata yang pertama bahagikan tauhid ni, yang beza-bezakan tauhid ni siapa? Orang musyrikin. Jadi dah kenapa kalau orang musyrikin pergi bahagi-bahagi tauhid, ulama' pergi bahagi tauhid juga. Ulama' letakkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, nak tunjuk apa masalah orang musyrikin ni. Orang Islam kena ada ketiga-tiga tauhid ni. Tak boleh salah satu je. Asalnya tauhid tak boleh dibahagi-bahagikan. Kerana rububiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah ni menunjukkan pentadbiran Allah, kekuasaan Allah. Allah cipta, Allah atur alam ini. Dan uluhiyahnya, uluhiyah pula berkaitan tauhid. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan asma wa sifat. Ia semua tak boleh dipisahkan. Tapi orang musyrikin dia pisahkan. Maksudnya macam mana? Mereka beriman dengan Allah pada satu ketika, satu keadaan,
Tapi dalam aspek yang lain mereka tak beriman dengan Allah, tak tauhidkan Allah. Dalam Al-Quran sebut, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kat mereka, Allah kata kat Nabi Muhammad SAW, kalau kamu tanya orang musyrikin ini, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya aspek tauhid yang betul pada orang musyrikin ialah mereka percaya Allah cipta langit dan bumi. Orang Islam, kita percaya Allah cipta langit dan bumi, maka kita tahu kalau dah kita percaya Allah cipta langit dan bumi, maka kita sembah siapa? Sembah Allah lah. Bila kita ada masalah, kita minta dekat Allah lah. Sebab dah kita percaya Allah yang cipta langit dan bumi. Tapi orang musyrikin ini, sebab tu tuan-tuan, orang yang mensyirikkan Allah, otak mereka tak konsisten. Orang musyrikin, bila tanya siapa cipta langit bumi, mereka kata Allah. Tapi bila susah, pergi minta dekat berhala, pergi minta kat patung. Lepas tu orang musyrikin lagi, apa masalah dia? Mereka percaya Allah cipta langit dan bumi, tapi mereka tak percaya pada hari kiamat. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran nanti, insya-Allah kita akan lalu ayat-ayat ini. Banyak ayat yang membincangkan tentang hari kiamat. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat ini kebanyakannya adalah ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni, tuan-tuan, ayat Al-Quran ni kalau mengikut fasa zaman dia, ada ayat yang dipanggil ayat Makkiyah. Maksudnya ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Ada yang dipanggil ayat Madaniyah, iaitu ayat yang turun lepas hijrah. Ayat-ayat Makkiyah sebelum hijrah banyak fokus pada pembinaan akidah. Banyak fokus pada cerita tentang syurga, neraka, hari kiamat. Akan jawab tentang syubhat. Kadang-kadang ada orang kata, betul ke lepas mati nanti mayat akan dihidupkan balik, orang mati akan dihidupkan balik? Allah jawab, banyak dalam Al-Quran. Allah jawab siapa? Adakah Allah menjawab orang Kristian, Yahudi? Tak. Orang Nasara, Ahli Kitab yang tersebut tadi, mereka beriman dengan hari kiamat. Yang bermasalah orang musyrikin. Mereka akan rasa macam mustahil lah berlaku hari kiamat. Sebab nanti antara isu mereka bangkitkan, macam mana Allah nak hidupkan manusia yang dah mati? Tulang belulang yang berselerak, macam mana Allah nak satukan? Mungkin ada orang mati, tak ditemui jenazah dia, macam mana Allah nak hidupkan? Lepas dah tanam dalam kubur, tulang dah hancur, macam mana Allah nak hidupkan? Persoalan yang dikemukakan oleh orang musyrikin tu menunjukkan rosak akidah mereka. Sebab tadi mereka kata mereka beriman Allah cipta langit dan bumi. Mereka beriman Allah cipta diri mereka. Tiba-tiba mereka tak boleh terima pula yang Allah boleh hidupkan balik manusia yang telah mati. Menunjukkan mereka tak konsisten. Sebab kalau kita fikir dari sudut logik akal, menciptakan manusia dalam keadaan tidak pernah wujud sebelum ini, dengan menciptakan balik, menghidupkan balik manusia lepas mati, mana lagi senang? Mestilah menghidupkan balik benda yang dah mati. Sebab Allah dah ciptakan manusia daripada tak wujud kepada wujud. Kalau benda tak wujud Allah boleh wujudkan, apalah susah untuk Allah hidupkan manusia yang dah mati? Sebab sebelum tu manusia dah wujud dah. Kalau Allah boleh cipta langit dan bumi, apa masalah untuk berlaku hari kiamat, untuk dibangkitkan balik manusia? Nak menunjukkan orang musyrik ini sangat bercelaru akidah dia. Sebab tu kita boleh kata satu je benda yang betul pada akidah orang musyrik ini, mereka percaya Allah cipta langit dan bumi. Tu je. Tapi lepas tu pasal kiamat mereka huru-hara. Mereka kata Allah cipta langit dan bumi, mereka tahu Allah cipta diri mereka. Tapi mereka kata Allah ada anak. Kita selalu dengar kan Kristian kata ada Tuhan bapa, Tuhan anak. Orang musyrikin pun macam tu. Orang musyrikin, kalau nanti kita insya-Allah kita akan jumpa, mereka kata malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam rosak akidah mereka. Mereka percaya Allah yang cipta langit dan bumi. Sepatutnya mereka tahulah malaikat tu pun Allah yang cipta. Tiba-tiba mereka kata malaikat tu anak Allah pula. Bukan setakat itu, mereka kata malaikat itu menyatakan Allah ada anak pun dah teruk dah. Lepas tu mereka kata malaikat tu anak perempuan. Sebahagian orang musyrikin ini, mereka sendiri tak suka anak perempuan. Islam menghapuskan benda ni. Dalam Al-Quran banyak sebut, bila mereka dapat tahu mereka dapat anak perempuan, berubah muka mereka. Mereka tak suka. Tapi tiba-tiba mereka kata Allah ada anak perempuan pula. Benda yang mereka tak suka, mereka letak dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik.
Jadi itu kerosakan orang musyrikin. Sebab tu penulis kitab ni kata yang bahagi-bahagikan tauhid, yang membeza-bezakan tauhid ni orang musyrikin yang first. Sebab mereka hanya terima satu side je, satu isu je. Allah cipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan. Tapi dalam bab menyembah, beribadah, dalam mereka menyifatkan Allah, bercelaru, mereka rosak akidah mereka. Jadi bila ulama bahagikan tauhid kepada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bukan nak ikut jejak musyrikin, nak elakkan kita daripada ikut jejak musyrikin. Sebab apa kita belajar pembahagian tu? Supaya kita tak jadi macam mereka, beriman, mentauhidkan Allah pada satu aspek sahaja, tapi mengkufuri Allah, mensyirikkan Allah dalam aspek-aspek yang lain. Kita lihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tauhid. Surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu. Allah seru, sembahlah Tuhan kamu. Lepas tu Allah sebut, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Kenapa Allah sebut yang telah menciptakan kamu? Sebab nak ingatkan balik mereka, kamu percaya kan Allah yang ciptakan kamu, jadi kenapa kamu pergi sembah benda lain? Maksudnya nak menyatakan cara fikir kamu ni tak logik, tak rasional. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lepas tu Allah ingatkan lagi, yang telah menjadikan untuk kamu bumi ini sebagai hamparan, firasya. Allah ingatkan manusia. Lepas Allah kata, sembahlah Tuhan kamu yang dah ciptakan diri kamu, orang sebelum kamu, yang menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kamu, yang menjadikan langit sebagai atap untuk kamu, yang menurunkan air hujan daripada langit, yang mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Allah ingatkan manusia, nak bagi tahu mereka kenapa kamu sembah benda lain. Bukan benda tu yang bagi rezeki, bukan benda tu yang jadikan kamu. Berhala yang kamu sembah, bukan dia yang cipta kamu, kamu yang cipta berhala tadi. Kamu cipta berhala, lepas tu kamu sembah dia. Na'udzubillah min zalik. Kan rosak. Kalau kita fikir balik macam pelik. Kita buat berhala pergi elok, cantik, ketuk, ada telinga lah, ada mata lah, cantik. Lepas tu pergi sembah dia. Kalau ikut logik kita, baik berhala tu sembah kita. Na'udzubillah min zalik. Bukan kata boleh, tapi maksudnya apa salah kita pergi sembah benda yang kita pergi pahat begitu. Jadi Allah ingatkan lagi, yang ciptakan bumi, ciptakan langit, yang bagi rezeki. Berhala bukan bagi rezeki kat kamu. Kamu sembah batu, batu tak bagi rezeki kat kamu. Jadi macam ni cara Allah menyeru manusia, iaitu dengan bagi manusia berfikir. Allah sebut semua ni untuk manusia fikir. Okey, betul juga kan, betul juga. Kenapa aku sembah benda yang tak buat apa-apa untuk aku? Kenapa kita sembah benda yang kita lagi kuat daripada dia? Jadi kalau kita ingat pembahagian tauhid, ada 3 bahagian. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, ia adalah tauhid berkaitan perbuatan-perbuatan Allah. Bahawasanya hanya Allah lah yang melakukan perkara-perkara ini tanpa ada campur tangan daripada makhluk sama sekali. Seperti apa? Seperti penciptaan alam ini, Allah buat tanpa ada campur tangan manusia. Memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi manfaat dan mudarat, menyembuhkan, mengabulkan doa dan lain-lain.
Itu semua terkandung dalam tauhid ar-rububiyah. Maksud tauhid rububiyah ini, kita beriman Allah lah yang cipta kita, Allah yang atur alam ini, Allah yang bagi rezeki semua. Maksudnya semua-semua yang berkaitan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Jadi tauhid rububiyah ini, para ulama menyatakan dia fokus pada 3 perkara. Pertama, penciptaan, iaitu Allah lah yang menciptakan makhluk daripada tidak wujud kepada wujud. Yang kedua, pemilikan, iaitu Allah lah yang menciptakan. Jadi bila Allah ciptakan alam, maka Allah lah yang memiliki semua alam ini. Yang ketiga, pentadbiran atau pengaturan, iaitu Allah lah yang mengatur pergerakan alam ini. Tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana Allah atur siang, malam, tak payah tengok jauh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, tidakkah kamu tengok macam mana nadi kita berdenyut? Macam mana kalau kita belajar tentang hadis penciptaan manusia, macam mana peringkat manusia daripada nutfah, daripada air mani jadi darah, daripada sel daripada mudghah, jadi sebentuk daging. Macam mana benda tu boleh berlaku, tersusun? Allah yang atur semua itu. Jadi bila kita bincang tentang apa yang Allah buat, Allah atur alam ini, itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mungkin kita dah belajar dah tauhid rububiyah ni, tapi mungkin kita tak hurai secara terperinci macam ni. Adapun tauhid al-uluhiyah, ia memfokuskan kepada perbuatan hamba. Tadi rububiyah berkaitan perbuatan Allah. Allah mencipta alam, mentadbir alam, menurunkan rezeki. Uluhiyah pula berkaitan kita. Apa yang kita kena buat? Bila kita dah tahu Allah bagi rezeki kat kita, Allah cipta kita, Allah tadbir alam ini, apa yang kita kena buat? Iaitu mengesakan Allah dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengesakan Allah dalam doa, bernazar, menyembelih, perasaan takut, harap, tawakal dan lain-lain. Nanti semua ni insya-Allah kita akan masuk bab nazar, bab menyembelih. Kan dalam masyarakat kita kadang-kadang kalau ada apa-apa masalah, pergi sembelih kat tempat tertentu. Ni saya pernah tempat saya pernah hadap waktu kecil-kecil dulu. Ada macam adalah projek pembinaan nak bina satu bangunan, nak bina masjid. Bina masjid tak salah saya. Bina masjid. Lepas tu ada sebatang pokok ke busut besarlah, nak diratakanlah tempat tu. Tapi bila setiap kali nak ratakan atau nak tebang pokok tu, mesti ada masalah. Kren tu putus rantai lah, itulah. Sampai orang kontraktor tu pun dah pening. Akhirnya dia panggil ustaz. Kita ingat nak panggil ustaz. Yelah, waktu saya kecil saya pun tak tahu benda apa-apa kan. Saya dengar orang cerita apa yang berlaku. Ustaz datang. Okey, dia buat majlis doa. Okeylah majlis doa. Tapi ustaz kata, okey, kita kena saya tak ingat ayam ke kambing. Kena ada sembelih ayam atau kambing. Macam tu lebih kurang. Memang bukanlah pergi sajikan ayam atau kambing tu dekat pokok ke apa. Dimakan lah, lepas kenduri tu makan. Tapi saya fikir, kenapa ustaz tu letak syarat kena sembelih? Tak boleh ke kita beli je ayam dari kedai? Dah lepas doa nak makan-makan, beli je lah ayam siap daripada pasar kan? Kenapa nak kena sembelih sendiri? Ustaz dia minta kena sembelih. Saya macam, ni macam ada sesuatu tak kena. Tapi waktu tu saya kecil, tak faham. Okey, lepas tu ustaz buat doa selamat, tak ada apa-apa lah. Tapi bila kita dah belajar besar-besar, kita kata, oh, ada bab isu penyembelihan kepada selain Allah. Walaupun sembelihan tu ucap Bismillah, Allahu Akbar, tapi tujuan sembelihan tu untuk apa? Walaupun bagi orang makan, tapi kenapa kena sembelih? Untuk reda makhluk-makhluk halus tu. Itu masalah. Walaupun yang makan tu kita, yang makan tu jemaah yang datang doa selamat tu, tapi dibuat tu kenapa? Walaupun ucapan sembelih tu Bismillah, bukan dengan nama pokok ke apa, tapi tujuan dibuat itu. InsyaAllah kita akan masuk di bab sembelihan tersebut. Jadi bab tauhid uluhiyah berkaitan kita, apa yang kita kena buat lepas kita dah percaya Allah cipta kita, atur alam ini. Yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat, tauhid yang berkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah, iaitu seorang hamba meyakini bahawa Allah yang Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak daripada pelbagai sisi pada nama-nama dan sifatnya yang agung.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut nama dan sifatnya. Boleh jadi daripada lafaz atau nama tersebut. Contoh, Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Ada orang nama Alim. Allah Al-Latif, yang maha lembut. Ada orang nama Latif. Nama sama, tapi kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, ketelitian Allah, kehalusan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi selama yang lain. Walillahi masalul a'la. Jadi dalam bab asma wa sifat, kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sempurna pada sifat-sifatnya dan tidak sama dengan makhluk. Allah takkan sama sekali dengan makhluk, takkan serupa. Dan kita beriman bahawa nama Allah semua indah. Walillahi masalul a'la, walillahil asmaul husna. Bagi Allah, Allah memiliki nama-nama yang indah. Al-asmaul husna, yang asmaul husna kita sebut tu nama-nama yang indah. Jadi kalau kita nampak tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat ialah tauhid yang berkaitan perbuatan Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tauhid uluhiyah berkaitan diri kita. Jadi umat Islam kena ada ketiga-tiga aspek ni. Kita tak boleh kita kata saya sembah Allah, tapi bila tanya kat dia, Allah, sifat Allah sempurna ke tak? Tak pastilah Allah sempurna ke tak? Tak boleh. Kau tanya dia Allah sama dengan makhluk ke? Tak pasti, tak boleh. Kita kena tauhid daripada semua aspek ni. Bila juga kau tanya dia, sembah Allah, sembah Allah. Siapa yang atur alam ni? Yelah Allah atur. Ada makhluk lain yang atur alam ni. Allah yang atur, tapi ada juga wali-wali kutub yang atur alam ini. Tak betul. Maksudnya tauhid rububiyah dia rosak. Walaupun tauhid uluhiyah dia kata dia sembah Allah. Ataupun sebaliknya macam orang musyrikin, kau tanya dia siapa yang cipta langit dan bumi, dia akan kata Allah. Tapi dalam asma wa sifat dia syirikkan Allah. Dia bagi nama Allah kepada berhala dia. Berhala Allat wal Uzza tu. Al-Uzza tu dia ambil daripada apa? Daripada nama Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz diletak dekat berhala dia. Disifatkan berhala dia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya Allah ciptakan. Masuk rububiyah dia adalah sikit. Tapi dalam bab asma wa sifat syirik. Dalam bab uluhiyah beribadah pada Allah syirik. Minta dekat berhala, minta dekat batu. Jadi umat Islam kena bersih ketiga-tiga tauhid ni. Jadi yang membahagikan tauhid ni orang musyrikin. Kita belajar pembahagian ni supaya kita tak ikut jejak musyrikin. Bukannya kita belajar pembahagian ni untuk kita tak apalah, kita salah satu ikut tauhid, okey, tak. Umat Islam kena ketiga-tiga ni sempurna. Tak boleh dia menyifatkan Allah dengan sifat kekurangan dan semisalnya. Kita lihat apakah tujuan Allah ciptakan kita. Bila kita dah faham tentang pembahagian tauhid tadi, jadi kita nak tahulah apa benda yang kita kena buat. Kalau dah kita tahu bahawa Allah ciptakan kita, jadi apa kewajipan kita? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ayat ni nak bagi tahu kita, tujuan kita ni hidup, Allah ciptakan kita ni, Allah tak ciptakan kita sia-sia, ada tanggungjawab. Ada benda yang kita kena buat dekat muka bumi ni, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah kepada Allah. Menghambakan diri kita kepada Allah. Dan dalam ayat ini menunjukkan juga bahawa jin juga mukallaf. Mukallaf ni masih orang yang dibebani dengan syariat lah. Ada manusia tak dibebankan dengan syariat. Orang gila, orang yang belum akil baligh. Contoh anak-anak kita, kan Nabi SAW suruh muru auladakum bisolah, suruh anak kamu solat ketika umur mereka 7 tahun. Bila mereka dah sampai 10 tak nak solat, boleh pukul. Soalan dia, kalau anak kita darjah 1 tak solat, kita suruh tak solat, dia dosa tak dosa? Sebab tu hadis tu arahan pada kita. Mereka tak berdosa kalau tak solat, tapi kita kalau tak suruh mereka solat, kita berdosa. Kena faham konteks ni. Anak kita yang belum balik, mereka tak solat, mereka tak dosa. Sebab tu kadang-kadang penyampaian kita ke anak-anak kena betul.
Solat kau tak solat berdosa. Betul tak solat berdosa, tapi siapa yang tak berdosa kalau solat? Iaitu orang yang mukallaf, orang yang dah akil baligh, orang yang berakal, waras. Sebab tu dengan anak-anak kita kena mulakan dakwah tentang rahmat Allah. Solat nak, Allah sayang. Sebab syarat wajib solat mukallaf, tapi syarat sah solat bukan mukallaf. Maksudnya kalau anak kita darjah 1, dia solat betul, solat dia sah, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tak solat, dia tak dosa. Jadi sepatutnya cara kita ajak anak kita solat, nak solat. Bila kita solat nanti Allah sayang, Allah bagi pahala, boleh masuk syurga. Dekat syurga dapat apa nak? Suka apa? Suka basikal lah. Kat syurga nak basikal, dapat basikal. Maksud dekat anak-anak kita mula dakwah dengan rahmat. Sebab mereka memang tak dosa. Tapi kadang-kadang kita selalu sebut, kau tak solat masuk neraka. Sedangkan dia budak, dia tak solat, dia tak masuk neraka. Kita yang berdosa kau tak suruh dia solat. Searahan tadi, muru auladakum bis solah, suruhlah. Itu arahan Nabi SAW kepada kita. Kita yang dosa kau tak didik. Tapi kalau kita dah suruh mereka solat, mereka tak solat, kita tak dosa dan mereka pun tak dosa. Tapi kalau mereka solat dan solat mereka Allah terima sebab solat mereka sah, kita dapat pahala, mereka pun dapat pahala. Jadi kita faham benda ni dalam dakwah. Dakwah tu macam mana kita faham tadi? Dakwah kepada kanak-kanak macam mana approach dia? Adakah approach kepada kanak-kanak tu dengan neraka? Tak kena. Sebab kanak-kanak belum mukallaf. Kena ikat mereka dengan kasih sayang. Kita kena ingat, kat sebahagian tempat dakwah sebahagian agama yang bukan Islam sampai ke anak-anak kita. Dan dakwah tu disampaikan dengan kasih sayang. Dan anak-anak kita, ialah dia kanak-kanak, dia lebih tertarik dengan kasih sayang. Kalau kita sampaikan kepada mereka, tak buat ni dosa, tak buat ni masuk neraka, tak buat ni kena seksa, tak buat ni kena azab, tiba-tiba datang orang agama lain kata Tuhan sayang, Jesus love you, bla 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 semua. Dia kan, anak-anak kita terdedah benda-benda macam ni. Dia buka media sosial, dia buka YouTube, dia buka TikTok, benda-benda ni sampai kat mereka. Jadi kita kena faham, sebagaimana Nabi SAW hantar Muaz tadi, bagi tahu dia sedang dakwah pada Alkitab. Jadi ada cara dia. Begitu juga seruan kepada orang dewasa yang mukallaf, yang dah akil balik, dengan seruan kepada kanak-kanak yang belum akil balik berbeza. Kena faham. Nabi SAW sebut dalam hadis kursi, Allah kata apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Para ulama hurai hadis ni. Apa maksud rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah? Antara maksudnya ialah rahmat Allah ni bermula pada manusia sejak mereka dilahirkan lagi. Bukan sejak lahirkan. Dari dalam, kita dekat dalam rahim mak kita ni, kita dah dapat rahmat Allah. Dapat makanan kan, kita makan melalui apa tu? Tali pusat kan? Apa yang mak kita makan, kita dapat makan. Itu rahmat Allah. Lepas lahir, Allah bagi rahmat kat kita. Lepas tu bila kita dah besar, dah 7 tahun dah orang kata mumayyiz, dah faham, kita solat, baca Quran, dapat pahala. Maksudnya belum akil balik, buat ketaatan dapat pahala. Tapi kalau tak buat, tak dosa. Murka Allah, ghadab Allah, kemurkaan Allah tu hanya bermula bila seseorang tu dah jadi mukallaf. Bila dia dah akil balik, dia dah berakal, baru kemurkaan Allah bermula kat dia. Maksudnya bila dia buat maksiat, dia tak buat benda wajib, baru kemurkaan Allah bermula kat dia. Tapi sebelum tu, rahmat je. Bila Allah dah kata rahmatku mendahului kemurkaanku, jadi kita pun dengan anak-anak kita mulakan dengan rahmat Allah. Boleh cerita pasal neraka, tak apa. Tapi jangan benda tu mendominasi dakwah kita, didikan kita kat anak-anak kita. Nanti anak kita akan ingat Islam ni azab, seksa, neraka, dosa. Tu je. Sebaliknya kita kena sampaikan syurga, cerita kat anak-anak tentang syurga, pahala, rahmat Allah yang luas. Ialah dengan cara yang mudah untuk mereka faham. Jadi ayat ini merupakan dalil bahawa jin juga mukallaf. Jin macam manusia lah. Jin ni dia dibebani dengan syariat. Kerana para Nabi juga diutus kepada para jin. Nabi SAW juga diutus kepada golongan jin. Kerana tu mereka mendapat balasan di dunia dan juga di akhirat. Jin juga ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Sebab tu dalam Al-Quran ada surah apa? Surah Al-Jin. Surah Al-Jin tu memang cerita tentang jin.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun mereka, siapa? Kaum jin yang menyimpang daripada kebenaran, mereka menjadi kayu api dalam neraka. Wa allaw istaqamu ala tariqah, dan seandainya mereka berada di atas jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan bagi mereka minum air-air yang segar. Jin pun akan masuk syurga, masuk neraka. Jadi para ulama sebut jin ni pun ada pelbagai aliran lah. Macam kita Islam pun ada kan. Orang Islam satu. Dalam lingkungan Islam ni kita ada macam-macam aliran lah. Akidah pun ada Ahlussunnah, ada Syiah, ada Mu'tazilah. Tapi masih dalam lingkungan Ahlul Qiblat, Ahlul Tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sekejap untuk azan, lepas tu kita sambung sikit. والصلاة القائمة محمد وسيلة والفضيلة ومسلمك محمود العزيز ورضيت بلا ربا بإسلام دين محمد النبي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada perbahasan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin juga termasuk mukallaf. Mereka ada yang baik, ada yang jahat. Ada jin Islam, ada jin kafir. Bahkan Imam Ibn Katsir dengan sanadnya daripada Imam A'mash, dia pernah bertanya pada jin. Ada orang kadang dia jumpa jin kan. Memang boleh jumpa jin, tapi kena berhati-hatilah. Ada orang pergi buat syirik, minta tolong kat jin misalnya. Dia pergi sembah jin misalnya. Jadi Al-A'mash pernah tanya dekat jin, "Faman rafidah min fikum?" Ada tak di kalangan jin Syiah Rafidah? Jin jawab apa? "Syarruna." Betul, ada. Yang paling teruk di kalangan kami. Memang ada. Jadi jin ni macam manusia jugalah. Perangai pelik-pelik. Sebab tu kadang-kadang dalam masyarakat kita ada orang kita kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia tak kena. Jin kau baik-baik lah, kau jahat-jahat lah. Tak bolehlah kita kata sebaik-baik jin tu sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia orang kafir, Fir'aun. Takkanlah jin yang mukmin, yang beriman kita nak samakan dengan Fir'aun. Tak boleh macam tu. Cuma taklah disuruh kita kawan dengan jin. Kadang-kadang bila kita dah belajar ada jin Islam, jin kafir, macam tu boleh lah ustaz kita kawan dengan jin, tak ya?
Allah tak suruh benda tu. Allah hanya bagi tahu, Nabi SAW dakwah pada jin. Kalau kita ditakdirkan Allah, kita orang yang diberikan keizinan nak berkomunikasi dengan jin, bolehlah, tak apa. Tapi tak payah membebankan diri. Kita nak pergi cari dalam gua mana jin duduk, nak pergi ajak masuk Islam, tak. Allah tak suruh. Manusia keliling kita ramai. Buat apa masuk hutan cari jin? Dan rumah kita tak ada jin. Buat apa nak cari? Jadi adalah perbahasan di kalangan ulama. Okey, jin ni kena wajib beribadah, dia mukallaf. Dia macam mana mereka ibadah? Dia solat macam kita ke? Jadi para ulama kata jin ni berbeza. Mereka ada ibadah mereka, cuma ialah mereka makhluk yang boleh terbang, bergerak laju. Jadi cara mereka beribadah mungkin tak sama dengan kita. Jadi tak ada kepentingan lah kita nak pergi kaji pula macam mana jin solat, jin pergi haji macam mana. Kita naik kapal terbang, dia terbang. Kan? Tak ada, sebab kita nak belajar tu biarlah benda yang ada praktikal kat kita. Jadi bila dah disebutkan tujuan penciptaan jin dan manusia tu adalah beribadah. Jadi ibadah ni maksud dia apa? Jadi ibadah ini secara bahasa dia kembali kepada dua perkataan. Pertama, perkataan menghina diri, merendah diri dan tunduk. Maksudnya apa? Kita kena menghina diri kita di hadapan Allah, merendah diri kita di hadapan Allah, tunduk pada Allah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan bahawa dalam ibadah kita kena ada rasa bersalah. Dalam hidup kita kena ada rasa bersalah ke Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tahu kita banyak buat dosa. Nabi SAW pun beritahu setiap anak Adam buat dosa. Wa khairul khatta'in tawabun. Dan sebaik-baik orang yang buat dosa, yang tersilap, ialah orang yang bertaubat. Adapun ibadah secara istilah, para ulama sebut apa? Ibn Taymiyah sebut al-ibadah. Ibadah itu ismun jami'un, satu kata yang merangkumi likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah tu satu perkataan yang merangkumi segala perkara yang Allah cintai dan Allah redai. Minal aqwali wal a'mal, daripada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, al-batinah wal-zahirah, yang batin, yang tersembunyi dalam hati kita, ataupun yang zahir, amalan yang zahir kita nampak. Jadi ringkasnya ibadah ni segala benda yang Allah suka dan Allah redha. Jadi tuan-tuan, bila kita dah tahu tadi Allah kata, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kita dah faham ta'rif, definisi ibadah itu ialah semua benda yang Allah redha dan Allah suka. Maka kita kena pastikan tuan-tuan, hidup kita 24 jam ni kita cuba buat apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha je. Macam mana kita nak tahu benda tu Allah suka atau Allah redha? Kena belajar. Kadang-kadang kita rasa benda tu Allah suka, Allah redha, tapi benda tu tak. Saya bagi misal paling mudah. Kita ada duit, kita ada hutang dengan orang, dan sepatutnya duit tu digunakan untuk bayar hutang orang tersebut. Kita pergi masjid, nampak tabung masjid, kita rasa tak apalah hutang ni, walaupun dah janji orang tu hari ni bayar hutang, tapi tak apalah, boleh tangguh, dia tak marah kalau minta tangguh. Pergi baik sedekah kat masjid. Kita rasa Allah suka, Allah redha dengan kita. Tapi dari segi prioriti, kita kena buat apa? Bayar hutang. Ambil contoh lagi. Ada seseorang bekerja kat pejabat. Contoh dia kerja kat kaunter depan lah. Apa tu, kaunter pelanggan. Pelanggan datang kat pejabat tu atau kedai tu akan datang kat dia. Dia suka baca Quran. Dia suka solat duha. Waktu kerja dia pergi solat duha. Dia pergi baca Quran. Pelanggan datang kat kedai, tak ada orang kat kaunter. Dia dibayar gaji untuk buat kerja tu. Dia rasa Allah suka, Allah redha apa dia buat. Tapi hakikatnya Allah suka ke redha dia buat tu? Sebab dia dah melanggar kewajipan. Dia dibayar gaji untuk buat kerja tu, tapi dia pergi gunakan masa kerja untuk buat amalan sunat. Jadi nak tahu apa dia Allah suka, apa dia Allah redha, kena belajar, kena faham hukum hakam. Dan perkara yang zahir dan batin, perkataan, perbuatan. Perasaan takut kita kepada Allah tu juga ibadah. Perasaan mengharap pada Allah juga itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila kita dah faham Allah cipta kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita dah tahu bahawa Allah yang atur alam ini,
maka kita semua kena usaha agar kehidupan kita 24 jam 7 hari seminggu kita hanya isi dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan redha sahaja. Jadi tuan-tuan, belajar tauhid ni bukan sekadar belajar teori, hafal dan semisalnya. Tauhid ni benda yang kita amal. Tauhid ni orang yang murni, suci tauhid dia akan nampak pada perbuatan dia. Orang yang faham tentang ibadah ini, dia kalau seorang lelaki, dia pergi kerja, dia cari nafkah, pergi pasar, beli makan untuk anak isteri dia, bayar sewa rumah, bayar duit kereta, bayar yuran sekolah. Kadang-kadang kita bila buat semua ni, kita rasa macam alamak, keluar duit lagi. Kita tak feel macam tengah ibadah. Tapi bila sedekah kat masjid, kita rasa tengah ibadah. Tapi waktu pergi pasar beli ayam untuk anak-anak kita makan, isteri kita makan, kita tak rasa macam ibadah. Sedangkan bagi nafkah tu ibadah pada Allah. Bagi nafkah itu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redai ke atas kita. Jadi tuan-tuan, bila kita dah faham macam ni, kita cuba usaha jadikan semua yang kita buat Allah suka. Jadi bila kita tak beribadah, maksudnya bila kita buat maksiat pada Allah, bila kita buat perkara-perkara yang Allah tak redha dan Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Jadi kalau kita lihat daripada definisi ni, maksudnya ibadah ni merangkumi semua perkara lah. Jadi sebab tu para ulama bahagikan kepada dua. Sebab ada ibadah yang memang khusus. Cara solat kena ikut Nabi SAW. Ada ibadah yang umum, macam kita cari nafkah. Macam mana nak cari nafkah, itu umum. Selagi mana tak langgar syariat. Wallahu alam. Jadi insya-Allah sampai di sini sahajalah untuk sesi pertama kita. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita akan sambung lagi bab ibadah ini, dan kemudian kita akan masuk pada ayat yang kedua, surah An-Nahl ayat 36, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan sungguhnya kami dah utus Rasul pada setiap umat. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk apa? Untuk para Rasul seru manusia sembah Allah dan meninggalkan taghut. Jadi kita nak, insya-Allah pada bulan hadapan kita akan bincangkan tentang dakwah para Rasul dan apakah maksud taghut yang ada dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Ada soalan tuan-tuan? Adik-adik ada soalan? Faham? Ui, kuat soalan. Kalau ustaz tanya soalan boleh? Boleh? Okey lah, ustaz tanya soalan satu. Macam mana sebut? Okey. Jin ni, jin dia kena sembah Allah tak? Tak. Jin tak disuruh sembah Allah. Alah, baru nak bagi hadiah. Jin kan tadi ustaz dah sebut, jin dan manusia ni mukallaf, dia pun disuruh untuk sembah Allah SWT. Tak apa, bulan depan boleh cuba lagi jawab Kena dengar kuliah, jangan main keluar. Kaum ibu ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita sambung kuliah kita pada bulan hadapan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah. Bulan depan. Nanti sebelum datang kuliah ustaz fikir soalan apa. Ni soalan spontan ni bila ustaz nampak kanak-kanak ramai kat depan ni. Insya-Allah nanti ada soalan tu, adalah hadiah sikit-sikit ustaz bawa nanti insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.